Tu dia. Ya. Nak datang bagi macam tu dah lebih kurangnya. Ya. Makan tu adalah perkara tabiat manusia. Jika dia niat untuk ibadat, sama dengan tidur. Nak tidur tu, semua orang tidur lah kan. Bila kita perlukan tidur. Ya Allah, aku saja aku tidak nak rehat kerana untuk makin beribadat. Dapat pahala. Kalau tidur buta, tidur. Biasanya orang tidur buta dia dapat satu lagi pada dapat tidur mati, tidur apa? Tidur mati. Anggerak lebih lah. Cuma abang ni 5.5 tadi sok angkit. Baru dia makin pasal nak makan. Kok dia mau makin. Kalau dia tak makin dia decide dia. Esok nak ada tak kan? Baik. Ya. Jadi sekarang ni ceritanya kena qasad, kena makan niat untuk memelihara tubuh badan sihat, nak ibadat sampai penyayat dapat pahala. Minum kerana menghilangkan dahaga, untuk beribadat pada Allah dapat pahala. Kita orang Islam banyak sumber pahala Allah Taala nak bagi kat kita. Jadi nak cerita bagi, itulah orang kata di antara kelebihan orang kata niat dalam ibadat. Baik, ya. Terus lagi nombor 2. Hanya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Walikul limri'in ma nawa, dia punya matan hadisnya. Sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi, ialah segala amal adalah dengan niat. Maka niat itu tertentu pula mempunyai arah tujuan. Mula-mula dengan niat. Lepas tu niat tu niat nak buat apa? Ada ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletak balasan baik atau jahat. Kita kalau niat nak buat tak elok ke orang, dapat pahala tak? Nak buat tak elok ke orang, dapat pahala? Tak dapat kan? Nak buat tak elok pun dia niat juga. Tapi niat boleh kan nak buat tak elok niat kerana Allah. Dia cuma ada lintasan hati. Saya rasa orang nak buat jahat tak tergamak nak bukan Allah. Saja pasal kena bagi sifat mampu. Saja bagi sifat kena kat pada kembung kerana Allah Taala tak ada orang tu. Tak ada orang niat jahat gitu. Kerana Allah tak ada. Niat jahat tak ada tapi tak boleh kerana Allah. Ya Allah. Susah kerana. Susah. Jangan buat benda susah cari mendapat banyak lagi. Okey. Baik. Maka niat itu tertentu pula punya arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletak balas baik atau jahat. Dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar pilihan hatinya sendiri. Maknanya kalau dia niat tu kadang-kadang benda kecil tapi dia niat tu dekat kebajikan besar. Contoh, hamba Allah tanam pokok. Walaupun umur dia 70 tahun, 80 tahun. Dia tanam dengan niat, ya Allah, aku tanam pokok ni, kalau aku tak ada makan pun anak cucu aku dan makan, supaya dengan mereka makan ni mereka boleh buat benda yang baik. Tak kira lah pokok belaka, pokok apalah, kita cerita macam itulah. Yang pentingnya satu benda yang kita buat, kita ada niat besar kan. Baik. Kadang-kadang orang ada baik hati, dia tengok kolah kotor kan, dia ambil paip, dia cuci, dia sedut kolah tu. Pasal apa? Pasal nak bergeledak bagi orang ambil semayang tu hak ayat yang elok. Hak tu ada orang kata kan, ayat lebih dua kolah tak ada masalah. Kita bukan minyak dua kolah, kita nak yang cantik, yang elok untuk ibadat kepada Allah. Sampai tegang pula ni nak baju ayat merah. Nak baju ayat merah, tak mahu tahan ayat pelan lambat cedok ayat kolah. Tu dia. Seorang kata hang cedok apa ayat kolah. Ayat tu orang buat cuci muka habis semayang. Dia buat geledak kotor. Kan? Jatuh tangan ayat tangan orang semuanya. Yang seorang pula jawab kata hang nak payah buat apa ayat ni, ayat mutlak yang suci. Boleh menyucikan yang lain. Tu dia. Agak-agak kita nak pakai pendapat benar. Tergamak tak minta ayat kolah macam tu. Tak tergamak. Dari segi nilai hukum lulus. Nilai hukum lulus. Tapi nilai yang letak aksesori kebersihan, carilah yang terbaik untuk kita minum dan makan. Ayam tu nak basuh, beras basuh apa tak apalah. Suci lah dia kan.
Tapi nak minum nak buat cari yang lain. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Misalnya, dia kata, sesuatu amal ibadat seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan akan diberi balasan sekiranya asal mendirikan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Maknanya kita sembahyang sunat, buat sembahyang wajib, walaupun kita kerana Allah, mulut kata kerana Allah, hati kata kerana Allah, lepas tu kepala otak kena ambil lain. Itu cerita lain. Yang penting buatnya kerana Allah. Inilah yang dinamakan ikhlas, yang menjadi jiwa sesuatu amal. Dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat, kerana yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maknanya Allah Ta'ala awal-awal lagi perintah kita, siapa nak buat ibadat awal-awal lagi niat kerana Allah, jangan niat hak lain. Siapa niat hak lain daripada Allah, niat ini lintasan hati. Kadang-kadang hati kita kono ikut lain. Itu menyebabkan rosak ni niat. Bila rosak niat, rosak ibadat. Kadang-kadang niat betul ibadat betul, tapi rosak di hujung. Ada juga macam tu. Tapi yang kita bincang di sini adalah bagaimana untuk menjadikan amal kita itu amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, sama ada puasa ataupun zakat ataupun sembahyang, kita buatlah dengan yang terbaik kerana Allah. Baik, jelaslah bahawa suatu amal itu dianggap sah atau sempurna kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Tetapi niat atau qasad itu terletak pada haluan atau tujuan. Kalau kepada Allah dikatakan ikhlas, kalau tidak dinamakan, tidaklah dinamakan ikhlas. Sebab itulah jangan berkongsi apa-apa dengan Allah dalam amalan pekerjaan kita. Sebab nanti bila kita di akhirat esok, Allah Ta'ala akan nilai balik, yang ni bukan kerana aku habis minta kat kanan lain, yang tu yang kita jadi. Kalau sebab kita nak cari hak lain semua panah senang, semuanya mencari Allah, dan kita mencari yang lain akan dunia bukan mencari Allah. Baik, ya. Tegasnya, niat yang terselip di hati ialah punca yang menentukan akibat amal. Itu dia. Maknanya akibat amal macam mana? Amal tu diterima ataupun tidak bergantung pada niat. Baik amal itu kalau niatnya baik, jahat amal itu kalau niatnya jahat. Sekalipun amal itu pada lahirnya baik. Tu lah tu. Kadang-kadang bila jadi apa, ramai di kalangan orang kata, kita punya seniman-seniman kita ni tampil ke depan nak mohon bantuan buat konsert amal. Buat konsert amal tu bukan tak bagi kerana nak tolong orang, kutip derma. Tapi cara melaksanakan konsert tu tak kena campur lelaki perempuan, tidak untuk aurat dan sebagainya, jadi rosak balik. Tujuannya baik, tapi zahirnya baik, tapi yang punya rosak. Malah niat itu pula ada kalanya, ya? Niat itu ada kalanya dapat mengubah sesuatu perkara dan adat, menjadikan dia satu ketaatan dan jalan ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah siapa yang kalau kata dia benda rutin hidup kita, benda-benda kita tak perlu sebab tapi ini, kalau kita rajin ingat Allah, selalu ingat Allah dan ingat nak jadikan dia kebajikan, maka niat akan amalan yang bukan syarak tadi diniat kerana Allah. Selesai cerita, kerana nak dekatkan diri kepada Allah. Okay. Menurut kesimpulan ini,
orang yang makan dengan niat atau qasad terpelihara hidupnya serta menguatkan badannya untuk meneruskan amal baktinya kepada Allah dan menaikkan kewajiban terhadap agama, keluarga dan bangsa, maka ia akan mendapat ganjaran kerana makan atau minumnya dianggap satu ibadat atau taat dan bukan kerana memuaskan nafsu semata-mata. Okey. Nah, nampak tak nak? Okey, kita baca sikit lagi. Tetapi ketetapan ini ialah terbatas kepada perkara yang harus syarak. Okey. Benda yang biasa tapi syarak tak larang, syarak kata harus, maka diniatkan kerana Allah, maka dapatlah pahala. Sebab tu dia kata tadi, makan dan minum dianggap sebagai satu ibadat, bukan kerana untuk puaskan nafsu makan. Jadi itulah yang menjadi kelebihan kepada orang Islam. Bila nak jadikan makan dan minum dalam bentuk ibadat, maka diniatkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Niat jadi kekuatan dalam ibadat. Baik, dalam sini syaratnya apa? Itu perkara-perkara yang diharuskan syarak. Ada pun perkara yang haram tak boleh haram, tetap haram. Tak usah niat ke mana Allah Ta'ala pun takkan dapat. Macam kita ada bincang tadi. Baik, ya. Jadi hal ni yang kita nak kena jaga, tekan supaya apa? Supaya kita buat ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk pembinaan suatu masjid umpamanya, tidaklah dianggap baik walaupun maksudnya apa? Baik. Oh, kacau tu. Faham tak? Duit banyak, sumber tak satu Ar-Rahman, kan? Jadi teringatlah bulan puasa terbuka hati nak buat kebajikan masjid. Tengok apa? Tengok kipas, tengok kapet. Allah lusuh dah kapet ni, kan? Jumpa orang masjid ataupun nak buat kebajikan dengan baik lagi, tak habaq nak siapa. Tiba-tiba pergi kedai kapet, beli 3-4 gulung 10 kaki you, lori main hantar, bola masjid, tak masjid, tak tahu siapa main hantar. Daripada hamba Allah, gunalah kapet ni untuk masjid ni, kan? Takut orang masjid tak tahu ni siapa punya, nak pakai tak pakai. Orang saja letak dalam tinggal. Pakailah daripada orang kawan yang beli tu pakai duit tak elok. Di sini ada satu persoalan yang susah untuk dijawab. Saya lah betul pandai kot. Kita kongsi sikit. Okey. Pertamanya, kebanyakan masjid dan surau banyak mohon bantuan kerajaan. Kan? Kebanyakannya. Dulu-dulu kebanyakan orang kampung solid bina masjid, bina surau dengan semua kutipan ada korea. Dulu-dulu sebab tu dia sayang lebih ke masjid, sayang lebih ke surau. Lah ni kutip juga baginya minta Baitul Mal, minta bantuan kerajaan, kan? Saya sebut kerajaan lah, tak sebut mana-mana lah. Jadi bila bentuk minta bantuan kerajaan, jika ditakdirkan sumber daripada kerajaan ni daripada sumber yang kita sedia maklum, segala bapak cukai masuk dalam dia. Faham tak? Ayatnya segala bapak cukai, kan? Bila segala bapak cukai ni masuk, nak guna buah kat masjid, maka apa yang perlu kita buat? Nak terima ke tak terima? Contoh, masjid nak pakai 500,000 juta, kita baru dapat 100,000, 400,000 lagi tak cukup. Tiba-tiba mai 100,000 orang datang, yang ni bantuan daripada kerajaan, kan? 400,000 ni tak ada, hak tu tak cukup masjid kita. Nak terima tak? Orang bagi terima. Yang penting bincang dengan jawatan kuasa dulu. Ni ayat saya ni, cadangan saya. Bincang dengan jawatan kuasa dulu, okey? Bila bincang dengan jawatan kuasa dulu, tengok apa dia punya pro kontra dia, apa buruk baik dia, kan? Lepas tu apa syarat-syarat dia nak terima, okey? Dah kata semua dah setuju, kata putih dapat, kata 90%, 10%, 100% dah jawapan kata setuju terima, okey, pakai ambil lah. Tak? Saya tak kata benda tu tak elok. Saya kata sumber tu tak tahu mana mai yang tak bercampur-campur kan. Okey, itu satu. Untuk masjid surau. Termasuk juga saya yang sekarang ni kaki tangan awak. Sumber gaji saya. Saya jadi lelaki yang masjid ni. Sumber gaji saya daripada satu sumber yang ibu besar mai. LHDN.
Kutip, hak genting pemain. Hak yang semua mari. Hak yang baru minta pemain kalau semua mari. Report. Okey, tunjuk ke tengah bang. Baik, main kat saya. Saya perlu fikir tak aku nak makan ada duit ni. Aku nak makan ada duit ni. Mari bersyukur dia tak tahu orang tu. Perlu tak saya fikir nak makan? Tak perlu. Seandainya saya fikir, ya Allah, ya Tuhanku, sumber rihan aku dapat ni, sumber rihan kita tahu bercampur-campur kan. Bila sumber dia bercampur-campur tu, dia fikir nak pakai, kalau hantar makan nak cari duit tak lah kan. Kita saja dah. Yang penting kerja kita kerja yang betul dan halal. Nak bagi tanggungjawab hak yang tokek. Tanggungjawab tokek, hang tadi aku tak elok hang tanggung. Tapi kerja aku bersih. Betul. Nampak tak? Kalau tidak esok anak tak duit kan. Hak pencen pun aku tak mau ada pencen. Jangan macam tu. Aku pencen masa aku kerja tu bersih elok, aku tak curi tunang. Aku curi kepala baik. Jadi nak agak lagi, kalau kata hak masjid tadi ni sebab ada hamba Allah di tempat lah. Bila ada yang masjid lama, boleh gagah-gagah pakai, elok lagi lah. Tiba-tiba datang bantuan sebiji buat masjid baru. Dalam keadaan masjid ni bang dengan masjid sana. Masjid sana bang dengan masjid ni. Masjid ni wakaf orang tua-tua dulu. Masjid ni duit bantuan. Tahu tak apa jadi serba salah orang perempuan nak pergi bayang nak tutup hadis. Nampak ada tu. Ni wakaf kalau tutup buang rugi. Benda ni bukan masuk jahanam. Okey baik. Hak masjid baru dah pula dah orang bagi buat pakai dah. Last kali buat pesan buat giliran. Seminggu masjid ni, minggu masjid ni. Kalau pecah dua tak cukup kau kan, tak cukup. Minggu masjid ni. Last kali dah tak tahu apa jadi. Tak tahu saya apa jadi masjidnya. Kira dalam Perak jugalah. Dalam Perak di Perak lah. Jadi Allah alam apa natijah dari sebalik tu saya pun tak mesti nak bagi hukum. Orang kata sakit tengok saja sudah dah dengar. Baik. Okey, kita dah sampai ke mana dah? Allahumma salli ala Muhammad. Saya berani. Jom balik kota begini tak masuk. Okey, baik. Jadi sambungnya kita sini. Orang yang berusaha mengumpul wang tadi kan, tidak dianggap baik walaupun maksudnya apa? Baik. Tapi kalau orang yang macam ni ada duit banyak kan, buat macam mana? Lah ni pergi masjid tu hampir lunggu tar banyak-banyak. Faham tak? Hal lunggu tar banyak-banyak. Lepas tu hang buat bila ayam bagi banyak ni supaya orang boleh senang kecil tak perut. Nak berak sikit perut tak perut, dia buat hang buruh tai sampai ke sini. Dah banyak sangat kan? Tu dia. Bagi ahli masjid ni hadis ni benda-benda kita kebajikan macam tu. Tak payahlah kepek merah tak payah. Okey, buah begitu. Ataupun pi dah tuang laman siapa? Rumah dia lecah. Pi buah tak. Buah betul buah tak. Macam tu cara nak habis duit kadang benda tak elok lah. Baik. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat baik. Tu dia. Dengar dialog ni. Dan orang yang melihat perkara yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk merenungi dan menikmati kesenian dan keindahan ciptaan Allah. Ya sebab misalnya tidaklah pula dikatakan baik. Ayat yang nampak tu. Tidaklah pula dikatakan baik sekalipun maksudnya apa? Baik. Tengok, seksinya, cantiknya makhluk Allah. Bebek merah bak jadi marka. Ya. Pengelepak menjabat apa tu? Ya. Tengok dia ukak dia suka habis. Ya Allah, itulah tanda kebesaran Allah Taala. Jangan ada buat pasal. Yang tu tak betul, tak boleh. Ada apa ni? Dia kata nak tengoklah benda yang harus halal. Dia tengok benda tu buat apa? Banyak lagi tanda kebesaran Allah. Baik. Tidaklah pula dikatakan baik sekalipun maksudnya baik kerana
kebaikan niat tidak ada pada barang yang haram dan makruh. Tu dia. Niat yang baik tak boleh pakai untuk haram dan makruh. Bagi orang yang rokok makruh, dia belanja kawan dia rokok. Dia apa? Tak apa. Tak apa ke? Tak boleh. Tahu soal dah bagi? Orang bagi galak orang yang rokok. Baik, yang ketiga, maksud niat orang berhijrah bersama Rasul. Itu dia. Baik, saya akan yang tak lebih kepada baca lah, sebab kita mudah faham. Dia tak boleh cerita kita tauhid. Kita tauhid nak kita bawa pergi Mekah, pergi Madinah, balik mai balik baru. Mai balik bawa jumpa balik. Okey tak? Buat ibadat nak dapat pahala. Ya, macam ni cerita dia. La ni, pahala tu satu benda yang Allah Ta'ala sediakan. Sebab itulah bila kita niat ujungnya lillahi ta'ala, hak yang tu yang melayakkan kita dapat pahala. Kan? Sebab tu saja aku yang pada-pada kerana Allah Ta'ala, saja aku main kerana pahala. Saja buat ayat macam tu kan, nak lebih beza kan. Benda yang kita buat betul kerana Allah, pahala tak lari dah, insya-Allah. Tak lari dah. Niat juga tapi bukan kerana pahala. Kerana Allah pahala Allah Ta'ala nak bagi. Sebab yang tu macam Allah Ta'ala memang ni bangunan. Okey, cuma tak nampak. Sebab itulah orang kata dia pahala ni merupakan rangsangan untuk kita buat ibadat. Sebab tu kita bulan Ramadan ni sedekah pahala besar, pahala, tapi niat tetap kerana Allah. Dia nak bagi besar mana? Saya nak bagi tahu. Besarnya satu-satu pahala, kita tak akan terbayang dalam kepala kita besar mana kecilnya pahala, tak akan bayang. Sama dengan dosa, tak akan terbayang besarnya dosa. Walaupun ada disebut dosa besar, ada disebut dosa kecil, anak belakang tak bayang. Ya, jadi tetap juga kita tak ada nak bayang. Cumanya yang kita takut, jika kita buat dosa, tiba-tiba sampai di akhirat Allah Ta'ala kata hang jangan buat benda ni dosa. Ya, kalimah dosa badan dah. Ui, macam ni kau dosa kecil, abang aku tak pernah tengok punya besar. Tu kan hak kecil. Kalau Allah Ta'ala kata hak besar, dosa besar hang buat dia bagi besar sampai tengok dengan sebelah mata pun tak cukup. Macam luasnya neraka, tengok kiri kanan tak habis, keliling tak habis, tak ada penjuru. Ini neraka tu. Tu tak nak ke mana. Sebab tu dosa terfikir, kalau pahala pula fikir besar mana dosa, anggap tu rangsangan pada Allah yang inilah yang aku dapat besar mana, pasal tak boleh hukum, tak boleh agak, ya, tak boleh nak agak. Apa Allah Ta'ala nak bagi aku terima, janji dia bagi supaya apa yang aku buat dia terima pun okey dah. Dia bagi itu subhanallah. Bila Allah Ta'ala bagi pahala untuk akhirat, mudah-mudahan kita tidak lagi berada dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Okey. Maksud niat orang berhijrah bersama Rasul. Jadi cerita dekat sini, apabila kita bincang tajuk ni kan, ayat yang bermari innamal a'malu binniyat. Tu hak panjang mula-mula kita bincang. Hanya saja amal tu apa yang diniatkan. Yang keduanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Siapa yang niat dia dapat apa yang niat. Okey. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana Allah, dia kerana Allah. Jadi nak bagi di sudah saya nak masuk tadi hijrah ni, kita nak bandingkan lafaz perbuatan dengan lafaz amal. Dalam bahasa Arab perbuatan dibagi fi'il. Kan? Fi'lun jamak dia af'al. Amalun, amal jamak dia a'mal. Nabi tak sebut innamal af'alu binniyat. Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Apa beza amal dengan fi'il? Perbuatan. Maka pengarang kitab hadis sari yang kita saya baca itu cerita Ibn Umar, ya, kita tengok apa yang berlaku berkenaan dengan kalimah niat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, saya ambil dulu. Dia kata kat sini,
kalaulah af'al ni perbuatan. Ya. Saya tidak berminat nak buat perbuatan panjang-panjang ni. Tapi nak cerita amal tu. Bila sebut al-amal binniat, amal tu amal yang dituntut oleh syarak. Bila amal yang dituntut oleh syarak, amal dituntut oleh syarak jarang sekali sahaja dituntut kecuali ibadat haji. Hak lain yang dituntut dibuat berulang kali. Bermakna amalan itu kita perlu buat berulang kali. Sebab tu Nabi kata innamal a'mal. Hanya saja amalan itu dalam bentuk jamak, bermakna setiap kali kita nak buat apa amal ibadat pun disertai dengan niat. Macam tu kan. Jadi kalau nak orang kata nak berai bahasa Arab, saya tak nak berai. Tapi yang paling pentingnya sekarang ni, untuk amalan ibadat yang kita buat, apabila berlaku berulang kali, masya-Allah, tak apa, syafa'ullah wa'afa. Rehat, tenang. Okey, tak apa, insya-Allah kita doa semoga cepat sihat lah, insya-Allah. Okey. Contoh, sekarang ni amalan yang kita buat berulang-ulang. Okey, mengucap kali pertama wajib bagi untuk kita masuk Islam kan. Tu. Lah ni kita lahir Islam. Bila kita wajib mengucap? Selepas kita berusaha, bila kita wajib mengucap? Pandai. Setiap kali dalam sembahyang, dalam tahiyat akhir wajib. Okey, itu wajib mengucap. Kemudian itu mengucap. Baik, pergi kepada solat. Solat juga berulang paling kurang sehari 5 kali. Merupakan amal ibadat yang berulang-ulang. Boleh bersih tak niat zuhur dengan niat asar? Tak boleh bersih. Satu amal, satu niat. Satu amal, satu niat. Sebab tu Nabi kata innamal a'mal. Hanya saja setiap amalan tu kena niat. Bermakna kita nak buat amalan bukan satu. Okey, baik. Puasa. Kan? Puasa. Kita puasa tiap-tiap hari yang wajib sebulan Ramadan dan juga puasa sunat. Nak nampak puasa sunat pun kena niat. Cuma yang bezanya puasa wajib diniatkan pada malam hari. Dan puasa sunat boleh pada malam hari dan boleh siang hari sebelum waktu zuhur. Sebelum tergelincir matahari itu. Maknanya di sini berdasarkan pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata dalam bulan Ramadan wajib berniat pada tiap-tiap malam Ramadan untuk membolehkan seorang itu puasa pada besok hari. Walaupun ada pandangan kata puasa sebulan dan niat puasa sebulan, tapi Syafi'inya kita punya tu supaya apa? Saya lah memang pernah pun duk balik buka puasa pergi masjid dengan tarawih esok pagi esok. Allah, aku terlepas niat sebulan kita niat dah pertama. Tapi atas dasar menghormati pandangan Imam Syafi'i, wajib niat pada setiap malam. Maka hari itu saya puasa juga tapi saya qada. Saya puasa juga tapi saya apa? Allah. Saya lepas Ramadan sebab saya pakai Syafi'i. Baik, ada apa hal lain itu kita tak bincang lah dari segi atau hukumnya. Ada di kalangan ulama yang lain menyatakan niat itu hanyalah bukan rukun tapi sekadar syarat sempurna. Tak niat tak sempurna. Kita bincang siapa ini wajib niat. Jadi itulah beza di antara perbuatan dengan amalan. Ya, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk bagi tahiyat kita. Tidak nak tanya mana bulan Ramadan berhenti pergi apa. Hari pertama saya ada pertama, kita berhenti ikut saya lagi. InsyaAllah. Tak apa, kita ngaji sikit ni. Lepas tu, dekat mana dah kita berhenti lah. Tak kesian, bukan apa. Tak Ustaz. Tak, macam ni. Dia kan?
Macam main ngajak Pak Haji buang itu kan. Ngajak hari Jumaat. Ustaz pergi masuk kelas, ngajak taranum lah, ngajak ngaji gunung. So, pasal apa soal kau bagi soal? Oh, banyak aku ngajak lagi tadi. Okey. Baik, dah apa? Setelah Rasul menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat dan tiap-tiap seseorang mendapat balasan menurut apa yang ia niatkan, maka dinyatakan pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Ni dah ada cerita balik ni ni. Ada cerita, tak apalah, walaupun biasa dengar kita cerita lah. Hadis ni hadis masyhur. Baik. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka dikatakan hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Sebaliknya, ada pula orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, malah hijrahnya untuk kepentingan peribadinya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa berhijrah bagi dunia. Okey, mana? Sini apa? Macam mana ayat dah kat belakang ni? Tak ingat dalam dah. Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, ya, lidunya aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, dia nak apa dunia, atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Jadi nak abang bagi hati kecil kita ni Allah Ta'ala tahu. Tak abang apa kedai-kedai boleh nampak dah. Itu dia. Jadi ceritanya pada cerita kisah sahabat yang berhijrah bersama Nabi SAW, orang lain perjalanan Mekah ke Madinah lebih daripada 400 km. 400 km. Bukan berjalan dengan bike express. Berjalan kaki. Berjalan dengan unta. Berjalan tu pula, sebab itulah perjalanan, okey, dengan unta ni, jalan unta ni nak fikir susah bayar tu. Kena bawa bekal ayam, kena bawa bekal makan. Dia tak boleh bawa. Kena bawa makanan kering. Bekalan ayam cukup tu pun tak tahu nak berhenti tak mana. Nak habang bagi berjalan dengan unta. Ada kalau duduk atas unta, ada kalau berjalan ikut unta. Pasal apa? Pasal nak habang perjalanan panas kering, nampak terbenam kaki dan pasang. Susahnya beratus-ratus km, tapi kerana nak dapatkan seorang perempuan yang tak dapat dia saja penat letih. Nak penat letih, apa pun tak dapat. Nabi dapat kesadar, sebab tu Nabi sebut ni, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, siapa yang berhijrah ke dunia, dia bisa nak, aku dah ada link kat sana, aku punya bisnes aku besar, aku sampai sana, aku memulakan perniagaan aku. Kalau yang macam tu mungkin. Yang pergi pula sampai sana tadi jumpa dengan awet aku, Allah, dia janji kalau nak nikah dengan aku akan Nabi juga. Susah lah, Allah tak api aku renang, pada pasal aku renang. Kan? Dahaga pun dahaga lah, pi jugalah. Jadi bila pi juga tu, dapatlah apa dia cari. Dapat tu, dapat hati ya kan? Macam contohlah syair Arab. Ustaz saya sebut, kaifa nabki bin dhikra habibi wa manzili bisiqtil liwa'i baina dukhuli wa haumali. Apa dia ceritanya? Dia kata kaifa nabki, berhenti teriak. Min dhikra habibi wa manzili, dia dah teringat kekasih dan rumah dia. Duk rumah tu punya rindu lah, teringatlah kan, nak pergi hilang rindunya kasih tu. Pergi lalu dekat rumah, tengok tingkat pun tak apa dah. Tengok tingkat pun tak apa dah. Lepas dia tak ada tingkat pun tak apa. Kalau tengok ada tingkat, Allahu Akbar, tak buang mata. Sambil dia bawa kenderaan. Okey tak apa.
Min dzikra habibi wa manzili, teriak kerana teringat kasih dah rumah ni. Bisuktil liwa'i, jatuhnya bendera semangat cinta tadi ni. Baina dukhuli wa hamli, bila dah duduk sekali rasa dah sekali tengok-tengok perut dah berisi. Tak apa dah, aku dapat dah. Nak abang bagi apa? Ni yang kata cinta-cinta palsu. Cinta palsu. Nak abang bagi, saya nak kiaskan kepada hak yang sahabat tadi ni, bila dia berhijrah ke Madinah dengan tujuan kerana nak nikah, lepas orang lain pun bila nikah juga. Kan? Hak mana tak buat bini, pergi sana boleh nikah sama lagi. Kan? Nikah sana dapat sama macam dia nikah. Tak ada apa-apa, tapi kawan yang pergi nikah di sana tu kerana Allah, syurga Allah ada tegur untuk dia yang susah payah ikhlas kerana Allah. Tapi hati kerana nak nikah, dapat ibu je lah. Pada dapat ibu habis je lah. Betul kata. Baik. Maka teranglah dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama, ada pula kerana dunia. Rupanya orang yang berhijrah ni melakukan perubahan. Kan kita bila sampai hijrah ni, semua orang minta kita buat perubahan. Tak mau berubah juga. Azam baru. Okey, baik. Ada yang berhijrah betul-betul kerana Allah, dan ada yang berhijrah kerana dunia. Kita tengok apa yang berlaku. Atau lainnya, walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Sebagai contohnya ialah orang yang menunaikan haji untuk berniaga, dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Yang ni yang saya seraya dengar. Ya, masing-masing akan mendapat balasan menurut niat dan qasdnya. Orang kadang-kadang buat package pihak haji. Sebenarnya tolong orang buat ibadat, memudahkan orang ibadat, bantu orang buat ibadat, kita dapat haji mabrur, besar pahala. Bos dah. Tapi lepas urus orang tu, orang tak balik Mekah lagi. Aku tadi untung 5 juta. Sembang. Pada dah tak payah buat package tak dapat bila. Tak ada sembang langsung kaitan bagaimana nak melihat bagaimana depa kalau dapat haji mabrur yang aku buat tahun ni, yang aku pertelur orang tahun ni, aku pun dapat banyak juga daripada aku berapa depa tu. Tak ada sembang dah tu, sembang. Lepas itu bukan mesti beli mata belalang pula. Duk sembang dunia ni berat sangat dah. Macam tu. Bukan salah, bukan kata tak salah. Tak salah, tapi nak serta bagi hati kita tu buat kerja untuk cari dunia. Mata lamat kita dunia bukan. Tapi kalau ada duit lebih nak beli, tak ada masalah, belilah. Tak dilarang kita pakai kenderaan yang hebat, tak ada masalah. Tapi hati kecil kita tu Allah Ta'ala Maha tahu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya apa? Orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Tu dia. Nasib baik dia tak abang orang yang mengajar ilmu. Selamat aku. Dia kata orang yang menuntut ilmu. Awak orang yang mengajar tu tak mengaji kan? Dia dulu pun mengaji juga. Belajar juga. Bila mengajar makin lama makin pandai, makin lama makin reti. Maka apa yang berlaku? Bila dia cerita tengok, ustaz ni bercakap nampak makin hebat walaupun dia kecil rumah. Tak jauh nak abang. Okey, baik. Kan, mak seorang ni pula. Lepas tu, ni cerita pengalaman ni. Tentang pengalaman. Saya pernah lah ceramah satu tempat. Dia ceramah satu tempat yang orang tempat tu ni suka banding-banding orang. Yang ni saya remeh. Kan? Yang tu masalah. Kita nak jaga kita tu susah. Kita ni bukan buat iman kemenangan pun. Cuma yang main itu luang nak ngajak. Pakai ilmu kerana Allah. Aku dapat sikit, orang dapat sikit, ramai jadi dah terbatu. Kan? Jadi dah terbatu kan? Dia main abang, Ustaz ngajak syurga kami tak ngantuk lah kan? Ayat tu je. Abang. Lepas tu dia pokok dan seorang dia. Ustaz tu, kami tidur masa ni. Nah abang kata tak sama dah tak ada kamu. Kan? Dan ni benda prediktif berlaku ni. Betul berlaku. Ni cerita ni bukan nak agak dah. Tak, nak abang bagi. Orang kata susah nak jaga pujian orang.
Kemudian susah nak jaga telinga nak dengar untuk orang. Kalau hang tak suka ustaz tu, hang ada cara lain. Boleh. Orang kata saya. Boleh cara lain. Contoh, kalau kata ustaz tu, ustaz ni buat dekat kalau dia tak mati, dia tak akan ngajak. Kalau cuma cara pendekatan dia. Boleh abang, ustaz boleh serta kono-kono sikit bagi kami tak ngantuk. Boleh cadangkan, tapi kebanyakan orang ada yang jangan baca. Dan bermulalah hari ini kita berpuasa. Ada itu macam. Apabila kita sudah bermula puasa, maka wajiblah menjaga segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada yang baca macam itu. Hak kalau lah dia reti baca macam tu, nak suruh dia cerita bagi buat lawak dia tak reti dah. Terimalah takat seadanya. Kita nak ambil ilmu dia, bukan nak ambil lawak lah. Sebab tu ada bentuk ilmu ni. Saya bila dengar suara-suara macam tu, macam mana lah pernah abang kat orang ni. Saya kata ilmu daripada guru berkat dengan tanpa ada kritik. Nak cadang elok boleh, minta diubah bagi pandangan, tapi bukan semua orang mampu ubah. Macam ada pula tau, ustaz kata buat lawak lah. Mengajar lah, dia sikit benda lawak. Ada tu tu bukan tu guru, tu gurau. Jadi hak tu yang kita nak jaga. Dan yang kita hak lawak patut badan, mengajar ikut apa yang kita belajar. Kita habiskan sikit lagi insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Baik. Jadi ceritanya Allah Taala akan balas apa yang kita asal. Kalau niat amal nak cari gila ilmu. Oh, esok satu kali buang kena, tak ada masalah aku pakai ni buang. Ada hadapan tu lah. Okey. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukan kerana maksud menunaikan tuntutan agama. Malah sebaliknya, ialah untuk menyampaikan hadatnya. Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa di antara para sahabat ada yang lelaki, ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qais. Tetapi Ummu Qais sendiri tak suka menjadi isterinya. Alah, malunya aku. Ummu Qais sendiri tak suka menjadi isterinya kalau dia tidak mahu berhijrah ke Madinah. Hang kalau nak nikah dengan aku, hang ikut aku pergi Madinah. Macam itulah maksud dia. Kerana itu berhijrahlah lelaki itu, kemudian berkahwinlah mereka. Kata Ibnu Mas'ud, kami menamakan orang itu dengan Muhajir Ummu Qais. Muhajir ini orang berhijrah kerana Ummu Qais. Iaitu orang yang berhijrah kerana Ummu Qais dan bukan kerana Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan hijrah kerana perempuan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadisnya. Oh, tu dia. Kan lah ni kan lah, tengoklah kan budaya di luar lah. Contohnya saya ambil budak-budak sekolah lah. Budak sekolah ni kan suka berkawan kan. Kalau tak ada kawan tu hak special tu orang lekeh kan. Kenapa? Kadang-kadang bila kawan ni seorang dok, seorang tak mau, tapi dok juga. Hak yang seorang lagi dok juga, hang tak pakai aku dok juga. Lah ni kawan pun dok macam mana susun strategi. Aku baik perangai, aku jadi baik. Daripada buat itu tukang jadi baik sikit-sikit, tak bisa pergi surau sekarang pun pergi sembahyang. Tak boleh padu saya rokok, kalau nanti rokok. Berubah perangai jadi baik, makin baik. Kau ni tengok, oi. Tak bergaul dengan aku pun jadi baik dah. Tu ada budak lip ni. Bila baik. Jadi apa ceritanya? Bila baik macam tu, biasanya baik itu tak tahan lama. Nanti bila dia frust, dia kembali perangai yang lama. Dia berhijrah kerana Allah. Itu satu cerita. Satu cerita lagi betul ni. Ni cerita budak sekolah juga. Seorangnya baik, hak lakinya kurang baik. Betul? Bila ditanya, kenapa kamu berkawan dengan lelaki kurang baik ni? Dia kata, saya nak didik dia jadi baik. Nak didik dia baik. Berkawan daripada tingkatan 2. Sampai ke tingkatan 4, walaupun jadi baik sudah.
Main sekolah pukul 6.30 duduk kerja kat tangga sekolah. Saya tidak melecu. Rupanya kawan duk main bola ibu. Bila cikgu panggil, awak jadi macam ni. Dulu hang kata anak didik dia jadi baik dengan hang jahanam. Itu dia. Jadi nak cerita bagi, kalau berlaku penghijrahan perubahan bukan kerana Allah, dia tidak rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada Allah. Dia berhijrah sementara nak dapat apa yang dia cari, apa dia hajar. Ada pun kan, minta maaf lah ni, sini cerita tak ada kenang yang hidup tak yang mati ni, cerita terakhir boleh no? Okey, contohlah hai macam ni, begitu kan, saya duduk sekali terpisah begitu, dah terpisah begitu, yang suami ni terpaksa beredar kerana isteri tak tahan perangai. Contohlah kita bersuami lah, kan, orang lelaki dengan bawah saya, contoh je lah. Okay, sebab tu tak ada kena yang hidup tak yang mati, contoh. Jadi bila sampai tu ketika tu rindu mai balik, dalam tempat edah lagi, nak balik. Bila nak balik tu pakat-pakat lah tu, ayah perempuan ni tunggu standby tunggu je yang lelaki tu duk mai lintas depan rumah sehari 2 kali. Esok main tak dicok pula untuk anak-anak nak makan buka puasa. Lepas tu pula kan tak ada berarti pula tutupkan anak nak pakai, mak anak dia nak pakai kan. Lepas tu tengok pergi masjid, selalu tak ada di masjid. Malam terawih ada, mula-mula 8, malam 10 ke 20, sampai 20 pun ada lagi. Oi, boleh percaya ni. Boleh percaya ni, contoh lah kan. Jadi serta bagi, lepas tu baru sampai suara cek, boleh tak kita nak berbaik semula. Itu kalau hak pihak lelaki lah. Kadang-kadang perempuan pada juga kan, boleh perempuan mula dulu. Ada tak kes berlaku kadang-kadang hak serta lagi. Kalau perempuan, abang boleh tak kita berbaik semula. Tak salah nak ajak buat baik. Cuma luka lama tu payah nak baik. Bila luka lama payah nak baik lelaki baik perempuan, maka nilai-nilai lah. Kadang-kadang janji berpuih mulut-mulut, lepas dapat panggil lama balik kan. Jadi pada saya lah, perubahan lillahi ta'ala untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi isteri yang baik, untuk menjadi suami yang baik, semuanya kena buat kerana Allah. InsyaAllah benda tu takkan sia-sia. Ada kesan yang panjang kebaikannya, ada keberkatannya. Tapi kalau buat kerana lain pada Allah, tujuan dunia, maka berhati-hatilah dengan janji Allah. Allah hanya janji manusia yang berbuat baik dibalas baik. Habis masa kita tapi kita tak dapat apa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jangan dekat kebelah lah. Jadi hari ni kita belajar seronok siapa? Belajar benda yang mengaji, benda yang ringan-ringan, satu benda yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Sebab apa? Pergi kok mana pun, awal-awalnya nawaitu kerana Allah bagi betul. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran usahakan pada sajalah. Sini ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama berkenaan tentang kuliah-kuliah pengajian. InsyaAllah besok hari Sabtu di Masjid Bandar Baru akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Eddie Amin. Besok Ustaz Eddie Amin di Masjid Bandar Baru menggantikan Al-Fadhil Ustaz Rijaluddin, InsyaAllah. Kemudian di Masjid Terak esok Ustaz Tariddin, dan pada hari Ahad ini Ustaz Majdi, insyaAllah Ustaz Ahmad Majdi, insyaAllah. Jadi kita pada minggu depan insyaAllah pada Ustaz Badrul, insyaAllah pada Ustaz Badrul kitab Riyadhus Shalihin, insyaAllah. Kemudian saya nak ambil kesempatan ini juga
minta izin dengan Syamsul. Apa untuk nak maklumkan kepada tuan-tuan, insya-Allah macam mana yang Ustaz Jafri dah ada sebut dulu ni, insya-Allah di tapak tempat Ustaz Jafri nak buat mahad tapi tak jadi kan, nak buat mahad tahfiz. Ustaz Jafri dapat tempat lain, insya-Allah saya dan kawan-kawan ahli jemaah yang dah dilantik Mahad An-Najah Al-Rabbaniyah yang dapat amanah daripada Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Abdul Latif Sulaiman Al-Hasani rahimahullah taala yang baru meninggal pada 11 Jun yang lalu. Jadi Tuan Tanah telah mewakafkan tanah itu kepada pihak Mahad untuk dibangunkan sebuah madrasah, sebuah mahad di bawah